Seterusnya, kita akan bersama dengan Irfan berkenaan dengan komentar at SPM dengan tajuk Kuala Lumpur Sifar HIV 2023. Silakan Irfan. Terima kasih Raja Sofia. Ya, kita ingin bercakap berkaitan dengan topik yang cukup hangat hari ini berkaitan dengan HIV yang kita jangkakan sifar pada tahun 2030 di Kuala Lumpur. Dan hari ini kita bersama dengan Dr. Ismati Ismail, pakar perubatan kesihatan awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi projek Bandaraya Kuala Lumpur menuju sifar HIV telah bermula sejak tahun 2015 dan kini ada 7 jawatankuasa kerja dianggotai badan kerajaan dan bukan kerajaan bagi mengatur pelbagai strategi penyampaian maklumat mengenai bahan HIV kepada masyarakat di luar sana. Jadi sebagai permulaannya Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita berkaitan dengan situasi HIV di Kuala Lumpur secara khususnya. Silakan. Okey. Terima kasih Irfan. Untuk makluman semua ya, kes pertama HIV di Malaysia telah dilaporkan pada tahun 1986 dan sejak daripada itu kes HIV telah meningkat saben tahunlah sehingga mencapai kemuncaknya pada tahun 2002 di mana sebanyak hampir 7,000 kes dilaporkan pada tahun tersebut. Pada peringkat awal kes HIV di Malaysia ni dia didominasikan oleh pengguna dadah suntikan. Jadi kerajaan telah memperkenalkan program harm reduction atau pengurangan kemudaratan yang terdiri daripada rawatan metadon dan juga pertukaran jarum yang bersih lah yang kita beri kepada pengguna dadah suntikan. Walaupun pada peringkat awalnya dia menimbulkan kontroversi lah, tetapi dia telah membuktikan bahawa program ini berjaya di mana kes-kes HIV di Malaysia telah berjaya diturunkan sehingga hampir 50% pada tahun 2010. 2010. Ya. Tetapi selepas 2010 kita lihat kes-kes HIV ini dia tidak ada penurunan yang ketara. Dia kekal dalam lingkungan kes 3,000 kes setahunlah. Sehingga pada akhir tahun 2022 kes yang dilaporkan di Malaysia adalah sebanyak 3,177 kes baru HIV. Okey, kalau itu di Malaysia, kalau di Kuala Lumpur khususnya pada tahun 2022 bagaimana? Pada tahun 2022 di Kuala Lumpur sendiri kita telah melaporkan sebanyak 362 kes iaitu bersamaan dengan 18.6 per 100,000 penduduk. Okey. Dan yang membimbangkan kita adalah 99% daripada kes-kes ini adalah melalui transmisi seksual. Dia bukan lagi melalui penggunaan dadah suntikan. Dan 77% daripada kes-kes kita ini terdiri daripada golongan muda yang berusia di bawah 40 tahun. 39 tahun ke bawah tu 77%. Jadi ini yang membimbangkan kita dan kita perlu mengatur strategi lah untuk mengekang penularan HIV ini di Malaysia khususnya di Kuala Lumpur. Ya, baik Doktor. Betul. Kalau kita lihat dari segi perubahan masanya Doktor, kalau sebelum ini HIV berlaku diakibatkan sebab ada penyuntikan dadah yang berlaku, tetapi sekarang ini berlakunya pula transmisi seksual yang berlaku dalam golongan anak muda kita yang menyebabkan lebih 77% kes yang berlaku disebabkan itu. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan lagi antara apakah cara-cara jangkitan HIV ini boleh berlaku dalam kalangan penduduk kita sebenarnya? Okey, secara asasnya punca jangkitan HIV yang utama adalah 3 lah. Pertama, hubungan seksual yang kita katakan tadi, pengguna dadah suntikan, dan ketiga adalah transmisi daripada ibu kepada anak. Tetapi untuk pengguna dadah suntikan kita dah dapat kekang melalui program harm reduction atau pengurangan kemudaratan. Manakala bagi jangkitan HIV daripada ibu ke anak pula sebenarnya kita telah mencapai status eliminasi yang diiktiraf oleh WHO pada tahun 2018. Jadi kita telah mendapat pengiktirafan lah Malaysia adalah mencapai tahap eliminasi jangkitan HIV daripada ibu ke anak. Tetapi yang membimbangkan kita sekarang adalah jangkitan HIV yang disebabkan oleh sexual transmission, iaitu 77% itu adalah dalam golongan muda. Golongan muda. Bawah 40 tahun tadi Doktor cakap. Sangat merisaukan keadaan itu Doktor. Jadi kalau kita nak bertanya juga, mungkin ada yang ada miskonsepsi sebelum ni. Kalau kita melalui sentuhan Doktor, adakah kita boleh berjangkit? Oh, tak. HIV tak jangkit melalui sentuhan. Jangan risau. Ada je yang berlegar di media sosial sebagainya kan. Ada yang kurang faham tentang ini. Jadi kalau kita hanya melakukan sentuhan, tidak akan berlaku jangkitan kepada diri kita. Betul. Jadi sebenarnya ini satu usaha untuk kita memberi pendidikan kepada orang ramai juga. Tak perlu stigma, tak perlu takut kepada pesakit HIV sebab dia berjangkit hanya melalui 3 perkara yang saya
nyatakan tadi dan tak berjangkit melalui sentuhan. Kita boleh bersalaman dan berkongsi barang keperluan lah. Maksudnya kalau kata buku ke apa ke tak ada masalah. Jangan takut. Jadi boleh bekerja bersama, belajar bersama. Jangan kita risau. takut dengan perkara tersebut. Okey. Jadi ada 3 jenis jangkitan yang boleh berlaku. Yang pertama melalui penggunaan dadah, yang kedua hubungan seksual dan yang ketiga adalah jangkitan dari ibu ke anak. Betul. Jadi doktor, persoalan sekarang ini bagaimanakah cara untuk kita mencegah jangkitan HIV dan ada tak sebenarnya cara yang sungguh-sungguh berkesan untuk mengatasi masalah ini? Okey, dia prinsip asas pencegahan untuk HIV ini dia adalah semudah orang kata semudah ABCD. Semudah ABCD. Okey. Apa yang mudah sangat tu? Kepada individu, yang pertama adalah abstinence. Maksudnya elakkan aktiviti seksual yang berisiko sebab kita kata tadi punca jangkitan sekarang adalah melalui transmisi seksual kan. Dan B adalah be faithful ataupun setia kepada pasangan lah. Setia. Okey. Baik, itu A, B. Ya, C pula dan doktor. ada lagi satu B. Ada satu lagi B. Kalau kata tak dapat mengekang tu kan, tapi kita perlukan behavioral change lah. Behavioral change maksudnya kalau menggunakan dadah suntikan, kita elakkan penggunaan jarum kan, dan kalau terlibat dengan aktiviti seksual yang berisiko, kena patah baliklah. Jangan terlibat dengan aktiviti seksual yang berisiko. Patah balik kepada A tadi. Dan kalau tak dapat juga mengelakkannya, kena guna C lah, iaitu kondom untuk mencegah. Okey. Itu A, B, C. D itu apa pula doktor? Okey. A, B, C tak berjaya. Kita katalah individu tersebut telah mendapat jangkitan HIV. Jadi kita kena guna D lah, iaitu pastikan dia mendapat rawatan dengan segera. D itu adalah drug atau treatment lah. Drug atau treatment. Ya, because kita sekarang mempunyai rawatan di mana HIV boleh dikawal lah. Dia tidak dapat disembuhkan, tapi paras virusnya dapat dikawal sehingga mencapai paras virus, kita panggil viral load suppression. Dan melalui treatment ni, kajian saintifik menunjukkan bahawa sekiranya pengambilan ubat ni diambil secara teratur, patuh kepada rejim rawatan, virus dalam badan seseorang itu boleh mencapai yang kita panggil undetectable viral load. Undetectable viral load di mana dia tidak lagi dapat memindahkan jangkitan HIV itu kepada pasangan seksual dia. Okey, jadi dia dengan kata lainnya, treatment ini juga berfungsi sebagai pencegahan. Di mana yang WHO kata treatment as prevention lah. So jadi kita nak sikit-sikit terfaham bahawa apabila telah mencapai undetectable viral load, you adalah equals to you. Kita kena faham you equals to you maksudnya undetectable bersamaan dengan untransmittable, tak dapat lagi memindahkan kepada pasangan. Jadi kalau dah ditakdirkan mendapat HIV itu, pastikan patuh kepada rawatan. Kita patuh kepada A, B, C, D tadi itu. Okey, untuk kita mencegah. Baik, doktor, salah satu usaha yang diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menangani penyakit ini adalah memperkenalkan projek Bandaraya Kuala Lumpur menuju sifar HIV menjelang tahun 2023 atau ringkasnya KLGTZ HIV. Jadi bolehkah doktor berikan maklumat secara ringkas mengenai latar belakang dan juga objektif utama projek ini dilaksanakan? Okey. Cities Getting to Zero ni adalah sebenarnya satu komitmen di peringkat global lah, termasuk pemimpin-pemimpin negara ASEAN, di mana pemimpin-pemimpin negara ASEAN ini telah menzahirkan komitmen untuk sama-sama berusaha untuk mengakhiri AIDS pada tahun 2030. Objektifnya adalah melalui sifar jangkitan baru HIV, sifar kematian berkaitan dengan AIDS dan juga sifar stigma dan diskriminasi. Jadi sejak tahun 2011, pemimpin negara ini telah menghadiri sidang kemuncak ASEAN dan membuat deklarasi tersebutlah pada 2011 di Bali. Susulan daripada itu, Malaysia turut terlibat dengan projek ini di mana dimulakan di Melaka dan kemudiannya diperluaskan ke seluruh Malaysia termasuk di Kuala Lumpur sendiri yang dilancarkan pada tahun 2015. Baik. Itu perjalanan kisah. Dan melalui KL Getting to Zero ni, dia adalah kerjasama antara Kementerian Kesihatan di mana DBKS sebagai lead agency. Jadi pengerusi bagi Cities Getting to Zero ini adalah Datuk Bandar Kuala Lumpur sendiri. Jadi
kami pada tahun ini kami telah mengaktifkan semulalah sebab disebabkan pandemik COVID-19 hari itu banyak aktiviti-aktiviti tergendala. Ya, jadi kami selaku urus setia lah di unit HIV, STI dan hepatitis C Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur telah menggerakkan semula bagi memperkasakan balik aktiviti bagi dapatkan kerjasama semua agensi kerajaan juga NGO untuk sama-sama mengekang penularan HIV khususnya di Kuala Lumpur ni. Baik, itulah dia perkongsian berkenaan dengan projek Bandaraya Kuala Lumpur menuju sifar HIV KLGT ZHIV yang telah bermula sejak tahun 2015 dan kita akan sama-sama dalam usaha untuk Kuala Lumpur sifar HIV 2030 insya-Allah, Doktor. Terima kasih lagi sekali kepada Dr. Ismarti Ismail dan sekarang ini kita